Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azlin and I'm your head coach in the portal semanglegal.com. So hari ni kita nak bercerita tentang satu lagi bentuk entiti perniagaan, iaitu perkongsian. Hari tu kita dah discuss pasal enterprise kan, kita kata ada 4 kan bentuk entiti perniagaan yang kita boleh daftarkan yang relevan untuk discussion kita di semanglegal.com ni. Alright, pertama enterprise, kedua perkongsian, ketiga perkongsian liability terhad, keempat syarikat sdn berhad. Jadi kita dah settlekan enterprise hari tu. So today kita akan discuss tentang perkongsian pula. Okay, so perkongsian ni sebenarnya dia ada banyak persamaan dengan enterprise. Yang perbezaannya kan hanyalah dalam enterprise ataupun pemilikan tunggal, dia ada hanya seorang pemilik. Dalam perkongsian, dia ada lebih daripada seorang pemilik dan boleh sampai maksima 20 orang rakan kongsi. So itu is the main difference. Yang lain tu dari segi pendaftarannya, dari segi ialah a lot of things which is mandatory kan, it is the same as enterprise. So kenapa orang nak pergi tubuhkan perkongsian kalau dibandingkan dengan enterprise? Kalau kita ada perkongsian kan, maknanya kepakaran kita pun akan lebih lah, sebab lebih ramai orang. Kalau tidak kita seorang-seorang fikirkan semua benda sendiri, kadang-kadang jam juga. Kalau kita ada partner, kita ada rakan kongsi, jadi kepakaran tu mungkin lebih, resources kita lebih, modal kita mungkin lebih, kan, dan kita ada geng lah nak fikir tentang rancangan perniagaan kita, dan mungkin it's easier for us to uruskan perniagaan. Tapi after having said that, daripada pengalaman saya lah kan sebagai peguam, kadang-kadang perkongsian ni ada banyak masalahnya compared to enterprise. Sebab dia lebih daripada seorang, kan, kononnya geng lah, kononnya masa mula-mula start tubuhkan perkongsian tu BFF, right, ataupun ahli keluarga. And then dah start perniagaan, barulah lepas tu dah BFF tak ke mana, keluarga tak ke mana, kan semua jadi bergaduh. Sebab perniagaan ni banyak stres. Jadi bila kita menjalankan perniagaan bersama-sama dengan kawan-kawan dan keluarga kita, dia mendatangkan banyak stres pada kita. Mendatangkan banyak stres, dan kalau perniagaan mendapat keuntungan pun bergaduh juga. Kan dah bergaduh pasal nak dapat share lebih. Jadi kita kena berhati-hati bila kita memilih partner kita, rakan kongsi kita, kalau kita nak mendaftarkan satu perkongsian. Dan seelok-eloknya, dan bila kita dah dapat rakan kongsi kita ni nak tubuhkan perkongsian ni, seelok-eloknya kita menandatangani satu perjanjian perkongsian. Sebab kalau kita dah sign partnership agreement ni kan, maknanya kita dah fikirkan segala benda, peranan, tanggungjawab setiap rakan kongsi ni, dan kita dah masukkan terma dan syarat-syarat tu dalam perjanjian perkongsian tu. Maknanya kita dah cover tentang siapa nak bagi modal berapa kan, siapa nak buat apa peranan setiap rakan kongsi kan, tanggungjawab setiap rakan kongsi, dan kalau tak buat tanggungjawab tu apa yang akan jadi. Jadi kita dah cover semua, masukkan dalam perjanjian tu. So bila kita dah start kan perkongsian tu kan, you'll find that it's easier to manage. Every rakan kongsi will know apa yang dia patut dah buat. Kalau tidak tu, kalau kita tak settlekan benda ni upfront, nanti itu yang jadi macam misunderstanding antara rakan kongsi tu. And then kita ni tahulah kan, bila ada misunderstanding, bukannya kita nak address the matter, lagi tak cakap pasal the matter, lagi tak boleh nak deal with the matter, lama-lama perkongsian mati begitu saja. Okay, so macam saya katakan tadi, perkongsian ni dari segala segi sama dengan enterprise, right, dan even tentang audit pun dia sama dengan account, dan audit pun dia sama dengan enterprise. Maknanya kalau kita ada perkongsian, kita tak perlu untuk menyediakan account dan audit account kita untuk difilekan di SSM, right. Tetapi kalau kita perkongsian, lagi penting untuk kita menyediakan account ni. Sebab kalau kita tak sediakan account perkongsian,
macam mana pula kita nak tahu sama ada perkongsian tu dapat ada keuntungan, dan macam mana pula kita nak bagikan keuntungan tu? Dah tak ada benda, you tak ada rekod apa-apa tentang pendapatan. So memang setiap perniagaan, walaupun tak perlu nak submit account ke SSM, perlu sediakan satu account, especially dalam hal ni di mana kan you have partners. So you have to know how much to distribute the income semua. So memang kita kena sediakan. Tapi a lot of perkongsian ialah kan, I mean, they like to daftar perkongsian ni kan sebab senang nak uruskan, tak payah nak prepare all these documents, nak file ke SSM, dan it's easy to manage. So another thing, seperti enterprise, perkongsian dan partners dengan perkongsian ni pun tak dapat dipisahkan. So kalau you are a rakan kongsi and this is your perkongsian, dia entity yang sama. Entity yang sama kan, again kan, whatever is in the perkongsian punya account kan it belongs to the partners, the rakan kongsi. Dan kalau kan one of the rakan kongsi meninggal dunia atau jadi bankrupt ataupun meninggalkan perkongsian ni pun dari segi undang-undang tamat. Because kalau kita start dengan 3 rakan kongsi ya, A, B dan C, lepas tu A ni bankrupt, so dah tinggal B dengan C. So perkongsian A, B dengan C tadi automatically dah tamat. Right, tinggal dah B dan C. Dan kalau kan you nak pergi replace A pun, dia jadi B, C dan D. Dia jadi perkongsian berlainan. So sekiranya tamat salah seorang daripada rakan kongsi tu meninggal dunia, kan meninggalkan perkongsian ataupun jadi bankrupt, so this perkongsian pun akan tamat kan secara automatik. Dan satu benda saya nak tekankan lah kan, kadang-kadang we always say that when we have partners, that means all the keuntungan kita share together. How kita share tu terpulang pada kita, tak semestinya sama rata. Alright, kita boleh agihkan ikut apa yang dipersetujui oleh rakan kongsi. Tapi kita kena masukkan dalam perjanjian perkongsian tu lah. Kalau kita tak masukkan dalam perjanjian perkongsian, dia akan ikut akta perkongsian dan dia akan jadi sama rata. So kalau you want to distribute differently, alright, then you must put it in the perjanjian perkongsian. Right, so pendapatan kita distribute according to apa yang kita persetujui antara rakan kongsi. So sama juga kalau ada hutang, kalau ada liability pun sama, kita share antara rakan kongsi mengikut apa yang kita persetujui. Tapi kan again according to my pengalaman, alright, kan kadang rakan kongsi ni kan bukannya kita boleh share. Kalau ada hutang bukannya boleh share antara rakan kongsi, selalunya disebabkan oleh rakan kongsi tu yang kita ada hutang. So ini kita kena jaga-jaga, sebab tindakan salah seorang rakan kongsi akan mewujudkan liability bagi rakan kongsi yang lain. Maknanya kalau A, B dengan C tadi, A ni pandai-pandai pergi sign satu kontrak apa, dia akan mewujudkan liability untuk B dan C, walaupun B dan C ni tak tahu. Right, kalau A tu kan dah sign mewujudkan liability, dan kalau A tu yang pandai-pandai berhutang kan on behalf of the perkongsian, then A, B dengan C kena bayar hutang ni. So selalunya kan rakan kongsi kita ni yang is the one that creates a liability for all the other rakan kongsi, and then bila time nak bayar dia dah hilang. Itu memang selalu terjadi. So kena jaga-jaga tentang hal ni. So that's all I want to share about the perkongsian for this video. So next time kita akan discuss tentang dua lagi kan bentuk entity perniagaan, which is perkongsian liability terhad dan syarikat sendirian berhad, dan kita tengok macam apa perbezaan antara bentuk-bentuk entity ni sekali lagi. So saya harap anda akan berkongsi tentang sembanglegal.com dengan rakan-rakan usahawan dia di luar sana, supaya they can come in and join us and we can all learn together, and kita boleh membina community usahawan celik undang-undang. So that's all for now. See you again next time. Bye.